pada menjunjung titah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan bertarikh 13 Disember 2021. Jabatan Perdana Menteri memaklumkan mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 15 hari lagi dari 1 hingga 15 Januari 2022, kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Dan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian Jawatankuasa Pandu COVID-19 dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.bn/travelportal atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja ataupun email kepada travelapplication@jpm.gov.bn. Merujuk kepada kenyataan media Jabatan Perdana Menteri bertarikh 27 November 2021 mengenai penangguhan sementara kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi 8 buah negara di Afrika Selatan iaitu Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia dan Zimbabwe. Dengan ini pada menjunjung titah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan mengambil kira kepada penilaian risiko Kementerian Kesihatan terhadap situasi pandemik COVID-19 di rantau ini dan di dunia global dari masa ke semasa. Jawatankuasa Pandu COVID-19 memaklumkan mengenai pertimbangan keluar dan masuk negara Brunei Darussalam bagi perjalanan mustahak dari negara-negara yang disebutkan di atas adalah kini dibolehkan semula bermula hari Sabtu 1 Januari 2022 untuk perkara-perkara berikut. Kebenaran perjalanan masuk dan keluar negara dari atau menuju Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia dan Zimbabwe. Bagi warga negara asing yang telah diberikan kebenaran awal untuk memasuki negara Brunei Darussalam dari negara-negara yang dinyatakan di atas dan kemudiannya ditarik balik pada pengumuman-pengumuman terdahulu adalah dikehendaki untuk mengemukakan semula permohonan perjalanan masuk mereka sebelum memasuki negara Brunei Darussalam nanti. Untuk maklumat lanjut mengenai kategori-kategori bagi perjalanan masuk dan keluar mustahak, bolehlah merujuk kepada garis panduan di laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.bn/travelportal. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan adalah tertakluk kepada penelitian Jawatankuasa Pandu COVID-19 dan Task Force Hal Ehwal Rentas Sempadan dari masa ke semasa serta mengikut prosedur operasi standard yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan.
Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di alamat www.pmo.gov.pn/travelportal atau menghubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja ataupun melalui email kepada travelapplication@jpm.gov.pn. 5 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan hari ini membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,470 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Juga menyertai sidang media di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan, Datin Sri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Pemangku Menteri Pendidikan. Dari jumlah tersebut, 3 adalah kes tempatan, manakala 2 adalah kes import. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 2,681 jumlah ujian makmal yang dilakukan dalam tempoh 24 jam. Oleh itu, kadar kes positif ialah sebanyak 0.2%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, tidak ada kes dalam kategori 4 dan 1 kes masih dalam kategori 5 yang memerlukan bantuan mesin pernafasan dan bantuan mesin tambahan halang mesin ataupun ECMO di unit rawatan intensif. 7 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,272 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 98 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 2.6%. Turut dikongsikan oleh Menteri Kesihatan ialah pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 29 Disember 2021. Kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin ialah 94.5%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 93.3%. Manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 19.5%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 6 pelanggaran arahan telah dikeluarkan tanda kompaun di negara, di mana kesemuanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Sementara itu, sesi pengajaran dan pembelajaran peringkat pertama fasa endemik akan bermula Isnin ini, 3 Januari 2022, bagi para pelajar tahun 10 hingga tahun 13 secara fizikal sebanyak 5 kali dalam seminggu. Manakala pada peringkat kedua, fasa endemik bagi para pelajar tahun 7 hingga tahun 9 bermula 17 Januari 2022. Bagi kedua-dua peringkat ini, keutamaan kehadiran di sekolah-sekolah secara bersemuka hanyalah untuk pelajar-pelajar yang telah lengkap divaksinasi. Sementara, bagi pelajar-pelajar yang berumur 12 tahun hingga 17 tahun serta pelajar-pelajar tahun 7 yang belum mencapai umur 12 tahun dan belum menerima vaksinasi, pengajaran dan pembelajaran akan diteruskan melalui kaedah dalam talian atau diberikan Home Learning Pack HLP agar para pelajar tidak ketinggalan dalam mengikuti pembelajaran mereka. Kementerian Pendidikan dalam pada itu menyeru ibu bapa dan penjaga pelajar untuk membawa anak-anak atau pelajar yang masih belum menerima vaksin untuk mendapatkannya bagi memastikan proses pembelajaran secara fizikal serta kesinambungan dan kelancaran persekolahan dapat dijalankan secara lebih teratur. Selain memastikan keselamatan pelajar-pelajar di sekolah-sekolah di negara Brunei Darussalam, Kementerian Pendidikan juga ingin memastikan keselamatan dan hal ehwal kebajikan pelajar-pelajar yang berada di luar negara terjaga. Sehubungan itu, pelajar-pelajar yang akan membuat perjalanan ke luar negeri atas tujuan pengajian bermula 1 Januari 2022 adalah dikehendaki untuk melengkapkan pendaftaran di Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Biasiswa sebelum membuat perjalanan ke luar negara. Para pelajar lepasan tahun 6 boleh memulakan pembelajaran ke tahun 7 bermula 4 Januari 2022.
Semasa sesi soal jawab, pemangku Menteri Pendidikan menjelaskan pendaftaran telah pun dibuka sejak 16 Disember hingga 3 Januari 2022. Menurut pemangku Menteri Pendidikan, pada 4 hingga 6 Januari akan bermulanya sesi orientasi. Pembelajaran secara home-based learning akan bermula pada 7 hingga 15 Januari. Manakala peringkat kedua ialah pada 17 Januari akan bermula pembelajaran secara fizikal. Sementara itu, Kementerian Pendidikan melalui Atashi Pendidikan serta perwakilan-perwakilan negara Brunei Darussalam sentiasa memantau keadaan dan hal ehwal keselamatan para pelajar Brunei di luar negeri. Sehubungan itu, mulai 1 Januari, sebelum membuat pelayaran, para pelajar adalah diminta untuk membuat pendaftaran ke Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Biasiswa agar keberadaan mereka dapat dipantau oleh Kementerian Pendidikan. Awang Muhammad Nazir bin Haji Othman dan Awang Khairul Helmi bin Abdullah masing-masing muncul juara pertandingan seni khat peringkat kebangsaan 1443 Hijrah bersamaan 2021 Masihi bagi kategori tradisional dan kategori kontemporari. Majlis penyampaian hadiah pertandingan berlangsung pagi tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lailur Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan juga Pengerusi Lembaga Tadbir Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam. Saya merapatkan rasa syukurlah kerana telah terpilih menjadi mendapat tempat pertama dalam kategori tradisional ni. Jadi resipi untuk memenangi ini sebenarnya banyak yang telah diberikan oleh guru-guru sebelumnya. Tapi alhamdulillah yang paling penting sebenarnya sokongan daripada keluarga sendiri. Rajin, suka mencari bahan-bahan dan merujuk-rujuk pada kawan-kawan. Yang mendorong pertama sekali ibu, keluarga dan kawan-kawan. Dan daripada hasil bengkel-bengkel yang saya ikutilah di Brunei dan di luar dari Brunei. Ke arah mendukung Festival Disember Brunei 2021, pameran selama seminggu hasil karya para pemenang dan peserta juga diadakan di ruang legar tingkat bawah Blok C, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Masjid Kampung Sungai Traban di Darab Lait kini mempunyai ruang atau bilik khas khusus bagi pengurusan jenazah. Projek yang bermula pada 23 Mac lalu di bawah tajaan Brunei Shell Petroleum dan dikendalikan melalui projek titian amal bersempena Hari Ulang Tahun Jubli Intan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Majlis penyerahan pelak projek titian amal pembinaan bilik jenazah Masjid Kampung Sungai Traban disempurnakan petang tadi oleh Haji Jaafar bin Awang Haji Bakar, pengurus korporat Brunei Shell Petroleum, kepada Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Saad, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, dan seterusnya disampaikan kepada Awang Haji Muhammad Sarudin bin Haji Timbang, pemangku setia Usahatetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Hamid bin Haji Momin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Brigadier Jeneral Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Hazzaimi bin Bul Hasan, Pemerintah Tentera Darat di Raja Brunei TDDB. Dua buah syarikat tempatan berpeluang untuk mengembangkan perniagaan mereka selepas menandatangani kontrak air usahawan dengan Jabatan Perkhidmatan Elektrik Kementerian Tenaga.
Di bawah kontrak tersebut, syarikat Barakah Thayyibah Enterprise dan Izuko Motor Services akan menyediakan perkhidmatan pembersihan atau housekeeping untuk tempoh 3 tahun di pelbagai kemudahan jabatan berkenaan. Majlis penandatanganan berlangsung pagi tadi di Ibu Pejabat Jabatan Perkhidmatan Elektrik Lapangan Terbang Lama Prakas. Penandatanganan disaksikan oleh Pengiran Haji Jamrawira bin Pengiran Haji Petra, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga. Menandatangani bagi pihak Jabatan Perkhidmatan Elektrik ialah Awang Muhammad Amir Sharifuddin bin Haji Ali, Pemangku Pengarah Jabatan Perkhidmatan Elektrik. Manakala Barakah Thayyibah Enterprise diwakili oleh pengarahnya Awang Muhammad Wadud bin Haji Seruji dan Izuko Motor Services diwakili pengarahnya Awang Hairoman Izwan bin Haji Omar. Kedua-dua kontrak ini juga menyediakan peluang pekerjaan kepada warga tempatan. Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pada Kesuri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Yang Mulia Awang Haji Syamsul bin Haji Omar di Jabatan Pengajian Islam dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Tarikh kenaikan pangkat tersebut berkuat kuasa pada 6 Disember 2021. Pertama kali menyaksikan koleksi diorama kecil ketika melawat salah sebuah muzium sewaktu kecil mendorong seorang suri rumah tangga di daerah Belait menghasilkan pelbagai barangan kecil atau miniatur bagi menjana pendapatan. Menariknya, hasil kerja tangan suri rumah tangga tersebut menjadi pilihan pengumpul koleksi tempatan. Bersama Muhammad Hadi Fadli Kipli untuk laporannya. Dayang Mauliani binti Haji Ibrahim mula bergiat aktif membuat pelbagai miniatur pada tahun 1998. Berusia 46 tahun, suri rumah ini menyifatkan kegiatan membuat miniatur sebagai melatih kreativiti otak dan menguji potensi diri. Sehingga kini, beliau telah menghasilkan lebih 400 miniatur. Bagi saya, hobi ini saya membuat skill saya itu berlebihan. Skill saya tu berkembangkan. Seperti bertukang kayu, mencat, saya belajar menjahit, itu pun jahit tangan lah. Tapi banyak lagi skill-skill lain yang saya mencuba dan menghaluskan. Sebab itulah saya minat hobi miniatur ni. Dalam proses penghasilan miniatur katanya, penggunaan alat dan bahan-bahan yang sesuai adalah penting. Penggunaan tanah liat, kertas, kayu dan serbuk teh yang sudah luput tarikhnya katanya boleh menjadi pencetus idea bagi insan kreatif. Dari segi cabaran, kalau saya mahukan kualiti yang begitu unik, begitu bersih, ianya mungkin dari segi desain, potongan kayu, menghalusi kayu, dan kalau saya mendesain, katakan satu dapur tu dapur Melayu, orang Brunei, saya akan membuat research dahulu melalui buku atau internet, katakan rumah kampung dan rumah moden. Ianya agak berbezakan, jadi rumah kampung mungkin ada batu lesung. Rumah moden mungkin pakaikan blender. Memasarkan melalui media sosial dengan harga sekitar RM5 ke RM300, miniatur yang dihasilkannya mendapat sambutan baik daripada pelanggan dengan mendapat lebih 10 tempahan sebulan. Ibu kepada 2 orang anak ini berhasrat untuk menghasilkan lebih banyak miniatur bercirikan kehidupan seharian. Laporan Muhammad Hadi Fadli Kipli untuk Berita RTB. Yogurt beku atau lebih dikenali dengan frozen yogurt adalah aiskrim yang diperbuat daripada yogurt. Mempunyai rasa agak masam, ia mengandungi protein dan kalsium yang tinggi serta mempunyai kandungan gula dan kalori yang rendah. Apa yang menarik, yogurt beku dihidangkan dengan lebih 20 pilihan topping daripada buah-buahan segar, topping rangup seperti kacang dan bijirin serta pelbagai sos pilihan seperti coklat, madu dan mentega kacang. Disebabkan gabungan rasa masam dan manis, yogurt beku secara tidak langsung boleh menyumbang 46% daripada 100 gram kalsium harian yang diperlukan.
Di samping itu, aiskrim juga boleh dikatakan sebagai pilihan pencuci mulut yang sihat tertakluk kepada pemilihan topping. Para penggemar hidangan pencuci mulut ini juga tidak perlu risau mengenai kenaikan berat badan ketika menikmatinya. The specialty is all the ingredient is actually from Spain, and we are using the premium yogurt, using the skim milk, and also the main ingredient from Spain to do the yogurt. Yeah, and not only the yogurt, we also have to use the quality machine and to generate the texture of the ice cream and the taste of original from Spain. The special about our yogurt is we are no sugar added for you, and our calorie for 100 ml is only 65. Our ingredients are sourced locally and also from Spain. We have toppings, crunches and sauces and fresh fruit that we serve every day. Kelebihan yogurt beku terletak pada pilihan toppingnya yang pelbagai. Sihat atau tidak, semuanya bergantung kepada pilihan topping. Untuk lebih sihat, para penggemar yogurt beku boleh memilih buah-buahan sebagai topping. Ada juga dalam kalangan para pelanggan gemar memilih sos jenis coklat kerana ia tidak begitu masam. Yogurt beku juga dapat menggalakkan masyarakat sekarang untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat dengan pilihan makanan yang berkhasiat. Dalam membantu menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan telah menerima beberapa sumbangan berupa barang keperluan. Para penderma terdiri daripada Guardian Health and Beauty Sendirian Berhad, SP Setia dan Kingsley. Orang ramai yang ingin membuat sumbangan boleh menghubungi MOH Emergency Operation Centre MOH EOC melalui talian 7295712 semasa waktu bekerja. Universiti Teknologi Brunei UTB melalui kampus Lead School of Applied Sciences and Mathematics SASM dengan kerjasama Jari-Jariku, sebuah persatuan bukan kerajaan yang memperjuangkan dan memberikan sokongan kepada orang kurang upaya pendengaran, baru-baru ini menganjurkan bengkel bahasa isyarat secara maya untuk mahasiswa dan mahasiswi UTB. 30 mahasiswa dan mahasiswi UTB menyertai bengkel ini yang mengajar asas-asas bahasa isyarat termasuk mengeja jari dan cara menunjukkan perkataan dan soalan yang sering digunakan. Bengkel diketuai oleh Dr. Hajah Nurbayah binti Haji Syahminan, Ketua Fasilitator Eksekutif dan Jurubahasa dari Jari-Jariku. Bengkel diharap memberi kesedaran mengenai kepentingan bahasa isyarat di samping dapat menyemai minat untuk mempelajari bahasa berkenaan. Sebahagian jalan di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin ditutup sementara sejak 22 Disember 2021 hingga 14 Januari 2022. Jabatan Kerjaya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan penutupan sebahagian jalan yang menghala ke daerah tempurung itu adalah bagi membolehkan kerja-kerja pemasangan VMS dan VSLS dapat dilaksanakan. Jalan berkenaan akan dibuka semula sebaik sahaja kerja-kerja berkenaan selesai dilaksanakan. Sebarang aduan orang ramai boleh menghubungi talian-talian tertera. Orang ramai juga adalah dinasihatkan untuk sentiasa mementingkan keselamatan dan mematuhi segala peraturan jambatan dan papan tanda lalu lintas bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Pasukan Polis di Raja Brunei memohon kerjasama dan bantuan orang ramai untuk mengesan seorang pekerja yang dilaporkan lari daripada majikan. Pekerja tersebut merupakan Ali Hussein, warga negara Bangladesh berusia 43 tahun. Sebarang maklumat mengenai keberadaannya diminta menghubungi Balai Polis Berakas di talian 2330412 dan talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis berdekatan.
Dua lelaki warga asing berjawatan buruh am didapati melanggar peruntukan di bawah Peraturan 15-2 Peraturan Imigresen Penggal 17, iaitu mana-mana pekerja asing yang bekerja di negara ini hendaklah bekerja mengikut majikan asal. Dapatan tersebut adalah hasil operasi langis yang dijalankan di kedai runcit Pekan Seria. Dua lelaki berkenaan yang berjawatan buruh am diarah untuk melapor ke bahagian penguatkuasa undang-undang cawangan Kuala Belait bagi siasatan dan tindakan selanjutnya. Majikan-majikan dan pemilik kedai runcit terbabit juga dikeluarkan surat panggilan dan diarahkan hadir ke bahagian berkenaan untuk siasatan dan tindakan lanjut. Sebarang maklumat berhubung pesala imigresen hubungi hotline Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di talian 873-4888 atau 875-3888 untuk Bandar Seri Begawan atau 898-4111 bagi Kuala Belait. Maklumat dan nama pemberi maklumat akan dirahsiakan sepenuhnya.